Terima kasih Amalina untuk cerita pagi Melaka. Daripada Melaka, mari kita beralih seketika ke Labuan. Kalau kita boleh lihat, ini merupakan status terkini COVID-19 bagi Labuan setakat semalam. Kes baru yang dicatatkan ialah sebanyak 5, kes sembuh baharu ialah 1 dan tiada kematian baharu yang dicatatkan. Dan ini menjadikan jumlah kes keseluruhan bagi wilayah Persekutuan Labuan ialah sebanyak 9,839. Jika Melaka tadi beralih ke fasa 2, Labuan pula menjuarai carta apabila telah pun beralih ke fasa 4 berikutan dengan trend penurunan kes. Kalau kita boleh lihat tadi 5 kes ataupun 1 digit sahaja sebenarnya yang dicatatkan oleh Labuan. Tahniah dan juga syabas kita nak ucapkan kepada Labuan. Jadi kita nak mengetahui apakah sebenarnya strategi dan juga rahsia wilayah Persekutuan Labuan ini. Kita nak bersama dengan Tuan Haji Ridwan bin Haji Muhammad Ismail, Pengerusi Jawatan Kuasa Bencana Daerah Wilayah Persekutuan Labuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Apa khabar? Sihat Alhamdulillah. Tuan Haji sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Labuan, tahniah sangat Labuan sebab menjuarai carta antara negeri atau wilayah pertama yang masuk ke fasa keempat. Jadi kita ni di Selangor dan juga Kuala Lumpur ni nak tahu jugalah bagaimana dan juga apa juga strategi yang dilakukan oleh pihak Labuan. Kerana pada satu ketika dahulu varian Delta sebenarnya telah pun menyerang Labuan sehingga menyebabkan meningkatnya kes di wilayah Persekutuan Labuan ini. Jadi apa rahsianya Tuan Haji? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia prihatin dan salam keluarga Malaysia. Sebenarnya kalau kita melihat dari segi kita punya sejarah kita, sebenarnya kemasukan VOC Delta ke wilayah Persekutuan Labuan ini mula dikenal pasti pada 24 April 2021. Yang mana kemasukan VOC Delta ini telah pun merubah keseluruhan sistem pengurusan dan kawalan COVID-19 di wilayah Persekutuan Labuan ini. Keadaan ini kan sebenarnya menjadi semakin serius pada ketika itu, yang mana beberapa faktor penyumbang juga telah pun menyebabkan kita dalam keadaan yang sukar pada masa itu. Yang pertama mengenai pada ketika itu juga sambutan perayaan Aidilfitri pada bulan Mei, hari itu 13-14 Mei yang lepas, yang mana sebenarnya waktu SOP ketika itu adalah hanya dibenarkan untuk warga-warga Labuan untuk berkunjung pada hari pertama saja. Tapi disebabkan oleh kemeriahan ataupun rasa keseronokan berhari raya, jadi aktiviti itu telah pun secara secara tidak melanggar SOP kita lah. Yang mana ada juga warga-warga yang masih merayakan dan juga mengadakan aktiviti kunjung mengunjung selepas pada hari raya pertama itu, iaitu hari raya ketiga dan keempat dan seterusnya kelima. Dan pada ketika itu juga pergerakan keluar masuk dari Labuan dan keluar Labuan juga pada ketika itu adalah seperti biasa dan aktif, yang mana kita belum lagi mengenakan kawalan yang diperketatkan, iaitu swab dan juga di kuarantin. Jadi pada ketika itu hanyalah kepada penilaian risiko oleh Jabatan Kesihatan sahaja, dan kita membenarkan untuk pergerakan di dalam Labuan itu sendiri. Dan seterusnya aktiviti ekonomi, khususnya aktiviti perkapalan, oil and gas juga pada ketika itu masih lagi berjalan seperti biasa, itu beroperasi seperti biasa. Dan memandangkan VOC Delta ini adalah satu varian yang sangat agresif, cepat dan bahaya, yang mana kalau kita melihat peratusan kes kita memang dia boleh menjangkiti 5 hingga 8 orang dalam masa lebih kurang 1 minit sahaja. Jadi inilah faktor-faktor penyebab kepada cepatnya dan juga berlakulah keadaan yang sangat sukar pada ketika itu di wilayah Persekutuan Labuan. Jadi melihat kepada menyedari serangan VOC Delta yang cepat, agresif dan bahaya ini, maka kami di Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana wilayah Persekutuan Labuan bersama dengan Jabatan Peneraju telah pun merencanakan program khas dan juga mengambil tindakan segera bagi memastikan penularan dapat dibendung dalam 2 tempoh pengeraman, iaitu 28 hari untuk kita melaksanakan program dan juga tindakan. Antara program-program dan tindakan yang kita laksanakan
segera pada ketika itu adalah untuk penyusunan semula sumber untuk memaksimumkan penggunaan sumber terhad. Yang ini adalah kita merujuk kepada pembukaan PKRC, iaitu Pusat Rawatan COVID di Wilayah Sukan Labuan ini, yang mana sebelum ini kita hanya ada satu sahaja, iaitu di Hospital Labuan sendiri. Dan pada ketika itu kita memerlukan beberapa PKRC lagi dibuka, yang mana kita telah membuka sebanyak 3 lagi PKRC awam di Wilayah Sukan Labuan, iaitu di Dewan Serbaguna Perbadanan Labuan, di Institut Latihan Perindustrian Labuan, dan juga di Kementerian Pendidikan itu sendiri, itu bahagian teknologi. Okay, jadi itu adalah yang pertama. Yang kedua, kita juga membuat program kawalan yang agresif, yang mana yang ini diterajui oleh Jabatan Kesihatan sendiri, yang mana kita telah pun melaksanakan beberapa pendekatan. Yang pertama, kita memperkasakan contact tracing dengan memastikan setiap kes dikaji dan dicari sehingga 3 generasi, bukan 1 generasi tapi 3 generasi, untuk melihat betapa agresifnya VOC Delta ini. Kemudian kita juga membuat penilaian risiko secara harian untuk meneliti kemungkinan ada jangkitan-jangkitan baru. Kemudian kita juga melaksanakan mass targeted screening, iaitu penilaian risiko secara besar-besaran, yang mana sebelum ini kita hanya membuat saringan lebih kurang dalam 500 sahaja sehari, tapi pada ketika itu kita telah membuat saringan sehingga 1,500 ke 2,000 sehari. Kita buat swab test kepada kawasan-kawasan ataupun di mana kawasan-kawasan wabak ataupun di mana kawasan-kawasan merah yang kita telah buat penilaian. Okay. Kemudian juga kita memperketatkan lagi, walaupun pada ketika itu kita telah pun dalam keadaan PKP bersyarat, tapi kita juga telah memohon supaya kita adakan PKPD, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan untuk 5 zon dan juga 8 lokaliti bersasar. Kalau kita melihat kepada 5 zon, sub-zon ini sebenarnya dia adalah melibatkan keseluruhan wilayah Persekutuan Labuan itu sendiri. Dan di samping itu juga kita juga memfokuskan ada 8 lagi lokaliti yang perlu kita lihat ataupun fokus secara serius di kawasan tersebut. Kemudian kita juga selain daripada itu, kita juga melaksanakan PKPD secara pentadbiran, yang mana kita merasakan sebelum penularan itu berlaku, kita merasakan bahawa ini perlu dibendung segera dalam kawasan-kawasan yang boleh dikatakan radiusnya tidaklah begitu besar. Jadi itu kita laksanakanlah secara PKPD pentadbiran. Kemudian juga selain daripada itu, kita teruslah memperkenalkan dan memohon kepada Majlis Keselamatan Negara untuk memberikan kita SOP khas untuk kemasukan warga-warga asing, warga-warga Malaysia ke Labuan dengan mengenakan kuarantin. Begitu juga dengan aktiviti-aktiviti ekonomi, khususnya aktiviti perkapalan dan juga aktiviti oil and gas. Jadi itu kita telah pun menyediakan SOP khas kepada aktiviti-aktiviti ini. Begitu juga pada ketika itu juga kita telah pun memohon, alhamdulillah telah pun diluluskan untuk menubuhkan hospital medan, juga kita telah tubuhkan di Labuan ini bagi menangani dan juga kita supaya kita dapat menguruskan COVID-19 VOC Delta ini dengan segera. Jadi dan yang terakhir sekali, program kita adalah kita juga mohon kepada Kerajaan Persekutuan untuk kita dapat melaksanakan program pemvaksinan secara besar-besaran, iaitu kita sebelum itu hanya di fasa kedua dan kita alhamdulillah telah pun diluluskan terus kepada fasa keempat, iaitu fasa wabak, yang mana kita boleh melaksanakan program pemvaksinan ini kepada 18 tahun ke atas tanpa menunggu ataupun tanpa melihat temu janji di MySejahtera. Jadi itulah yang kita buat, Syafiqah, pada ketika itu. Sebab itulah orang kata mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Disebabkan itulah Labuan begitu cepat untuk masuk ke fasa keempat. Tapi sekarang ini apa yang lebih penting ialah bagaimana sebenarnya strategi untuk mengawal keadaan dan untuk memastikan Labuan sentiasa berada di fasa yang selamat ini, Tuan Haji. Sebenarnya kalau kita melihat, kita telah alhamdulillah kita telah mencapai fasa keempat. Sebenarnya kita tidak boleh leka juga dan sentiasa kami mengingatkan warga-warga Labuan khususnya, yang mana kita perlu perjuangan belum selesai lagi. Jadi dalam keadaan macam ini kini kita perlukan komunikasi yang baik juga kepada warga Labuan ini, yang mana kita perlu memberikan maklumat-maklumat, memberikan risiko-risiko terhadap apa penularan-penularan wabak di wilayah Persekutuan Labuan ini. Jadi dalam pendekatan ini kita telah pun memberikan beberapa ataupun menyediakan beberapa pendekatan
untuk kita sentiasa bersama dengan warga Labuan itu sendiri, dan warga Labuan itu sentiasa dikemaskinikan dari segi informasi, yang mana kita tidak mahu keadaan panik berlaku di wilayah Tuan Labuan ini. Jadi kita telah pun memberikan ataupun melaksanakan beberapa program pendekatan untuk warga Labuan, untuk sama-sama kita bekerjasama dan sama-sama berjuang untuk mengurus dan mengawal dan melawan COVID-19, khususnya VOC Delta di wilayah Labuan ini. Jadi program-program yang telah kita laksanakan, sebenarnya kita di Labuan ini kita telah pun mengadakan program yang dikenali sebagai Roger Labuan, yang mana ini adalah program yang dianjurkan oleh radio RTM Labuan itu sendiri, yang mana slot ataupun masa yang kita tetapkan ataupun ditetapkan adalah pukul 9.30 hingga pukul 10 setiap hari, di mana pengarah kesihatan Labuan sendiri telah pun bersama di on air untuk memberikan maklumat yang tepat dan bersesuaian kepada masyarakat dalam kita mengurangkan manipulasi dan juga berita-berita palsu ataupun berita-berita yang tidak benar ataupun kurang tepat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi dalam slot ini juga, ini kita sebagai Best Labuan ini, masyarakat juga boleh bertanyakan soalan-soalan dan bolehlah bersoal jawab sendiri secara langsung dengan pengarah kesihatan Labuan itu sendiri. Jadi dengan ini kita merasakan bahawa ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, dapat memberikan maklumat yang khusus dan juga yang sahih kepada masyarakat, khususnya masyarakat Labuan, dan kita sama-sama sekiranya kita ingin meminta masyarakat itu untuk melaksanakan ataupun untuk menghindarkan kawasan-kawasan yang rasanya ada mempunyai risiko yang tinggi untuk penularan. Jadi inilah kita mohon kerjasama melalui saluran ini. Begitu juga kita juga mengadakan program bersama pemimpin masyarakat. Ini kita laksanakan bersama dengan ketua-ketua kampung, bersama dengan Majlis Perwakilan Penduduk, semualah yang kita kategorikan sebagai pemimpin masyarakat, kita berikan juga engagement ataupun kita memberikan maklumat yang tepat dan juga memohon kerjasama. Di samping itu juga kita bersama dengan di bawah Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana ini juga kita mempunyai jawatan kuasa kecil yang pengurusan media. Di sini Jabatan Penerangan selaku ketua atau penyelaras kepada jawatan kuasa ini telah pun menyediakan infolink media-media sosial untuk kita sama-sama dapat mengakseskan maklumat-maklumat terkini dan juga khususnya kepada perkembangan harian mengenai COVID ataupun kes-kes di Labuan ini, termasuklah juga dari segi bilangan kes harian, bilangan kompaun ataupun kesalahan-kesalahan. Ini kita masukkan dalam kita punya infolink sekali, dan juga sekiranya ada SOP-SOP yang terkini yang perlu kita maklumkan kepada warga Labuan itu sendiri. Jadi di sinilah peranan infolink inilah. Sampai itu juga Jabatan Penerangan sendiri mempunyai dan juga Jabatan Kesihatan di unit promosi mereka juga telah pun kita aktifkan, iaitu kita kenali sebagai Info on Wheel. Ini Info on Wheel ni adalah kita melihat khususnya pada ketiga ini, di fasa 4 ini kebanyakan semua, boleh dikatakan semua aktiviti telah pun dibuka, aktiviti rekreasi, pelancongan, ekonomi dan sebagainya. Jadi kita melihat bahawa pergerakan secara berkumpulan ini memang telah pun banyak, khususnya pada hujung-hujung minggu di rekreasi untuk berkelah. Jadi inilah peranan juga Info on Wheel ini untuk sentiasa bergerak dan mengingati semua warga-warga yang berada di luar daripada rumah untuk sentiasa mengikuti dan mematuhi SOP yang telah kita tetapkan. Ini peranan Info on Wheel yang kita ada lebih kurang dalam ada 4 van bergeraklah, kita panggil Info on Wheel ini. Di samping itu juga di bawah Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana ini kita juga menyediakan satu infografik yang lengkap, seperti mana yang Syafiqah dapat yang mana itu adalah daripada kita punya infografik ataupun daripada sekretariat kita lah yang mengeluarkan keseluruhan dari segi off patuhnya, dari segi SJR-nya. Sebelum ini kita ada SJR, lepas tu kita ada compound, bilangan compound harian, bilangan kesalahan-kesalahan, bilangan SOP dan sebagainya. Jadi inilah infografik yang kita keluarkan dan ini boleh diakses di dalam media-media sosial kita.
Okey. Baik, Tuan Haji, terima kasih kita nak ucapkan di atas perkongsian mengenai kejayaan wilayah Persekutuan Labuan memerangi COVID-19 dan memasuki fasa keempat ini. Kita harapkan yang terbaik untuk wilayah Persekutuan Labuan dan kita harapkan juga kepada semua penduduk di sana terus mematuhi segala SOP. Dan jika anda ingin mengetahui apakah SOP fasa keempat juga boleh merujuk ke laman sesawang Majlis Keselamatan Negara. Sekali lagi, terima kasih Tuan Haji Ridwan bin Haji Muhammad Ismail, Pengerusi Jawatan Kuasa Bencana Daerah Wilayah Persekutuan Labuan. Terima kasih Tuan Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. Baik, selepas ini kita nak